So untuk hari ni, okey, sihat ke semua? Sihat cikgu. Cikgu sihat. Sihat. Alhamdulillah. Awak duduk rumah pun kena jaga kesihatan. Okey, minum air banyak-banyak. Jangan tidur je kerja. Awak tak rasa ke kalau awak asyik tidur je, nanti awak akan rasa sakit kepala sebab terlebih tidur. Ataupun berjaga tengah malam. Buat apa? Main game. Awak kena ingat ada cikgu-cikgu yang spy game juga. Teacher yelah, teacher tak reti main Mobile Legend, tak reti main PUBG. Ada cikgu yang tahu awak buat apa, awak online kelas, lepas awak online game, tu awak tak boleh buka. Lepas tu awak tak masuk kelas. So jaga-jaga jaga-jaga. Sebab apa? Sebab ada yang memerhati. Sekejap tak boleh share screen pula. Awak tak boleh ni. Alah, PowerPoint tak boleh buka pula. Sekejap Sabar. What's happened? Time ni lah tak boleh buka ya. Close window. Okay. Nak kena malas lah ibu, hari-hari kelas nak ambil gambar diorang. Okay. Ya Allah, jangan aku cuba pun nak try ni. Task manager. Oh patutlah. Sekejap tak boleh buka PowerPoint. Task manager. Okay. Next is okay. Share screen. Dah, English dah. Okay, nampak tak screen teacher? Nampak teacher? Nampak teacher. Allah Akbar. Okay, so pastikan awak ada buku teks dengan awak. Okay, so kita nak tengok rasting. Okay, sekejap teacher nak buka page. Nak buka face apa? Teams dekat iPad je tadi. Okay, tengok page 52. Okay, page 52. Okay, dah ada 47. Yang tak ada Syamil. Muaz pun tak ada lagi. Muaz nak kena dengan teacher ni. Muaz tak ada. Himan ada. Irfan Razik, Natrah. Syamil tak ada. 1, 2, 3, 4, 5 orang tak ada ni. Okay, alright. So kita nak tengok rasting. Okay, nak hilang. Okay, alright. So kalau tengok page 52 tu, okay. First kali tengok dia punya learning standard. Okay, dekat atas kanan. Okay, pupils are able to describe metal corrosion, process as redox reaction, through activities and experiment to prevent rusting. Okay, so macam mana kita nak prevent rusting ni? Okay, so rusting ni kan, awak tahu tak rusting ni karat kan? Okay, kalau karat, okay, dia sebenarnya berlaku kenapa? Okay, sebab apa? Dia sebab iron tu, okay, kalau karat, kita panggil besi je karat. Besi tu apa? Besi tu apa? Iron.
Besi tu iron. Metal. Yes, iron. dia sejenis metal, tapi awak perasan tak bila dia, kalau benda yang berkarat ni dia mesti besi. Kau tak panggil karat tu macam copper. Copper tu berkarat. Tak. Aluminium, magnesium berkarat. Pernah dengar? Pernah. Tak, cikgu. Tak pernah. Tak. cikgu. Sebab apa tak pernah? Sebab rusting ni sebenarnya dia adalah proses corrosion, tapi dia spesifik. Maksudnya dia spesifik hanya untuk iron je. Maksudnya kalau corrosion of iron, kalau metal lain, kalau dia terhakis, kita panggil dia corrosion. Okey, tapi kalau iron, kita akan spesifikkan nama dia sebagai rusting. Alright. Okay, so kenapa berlakunya karat? Kenapa kalau pagar dekat rumah, kenapa lama-lama dia karat? Kenapa? Sebab apa? Tidak beroksigen. Fokus tu oksigen dengan water. Okay, sebab dia terdedah Betul. pada oksigen. Okay, terdedah pada udara dan Water. air hujan. Okey, maksudnya untuk berlakunya pengaratan mesti ada dua benda ni. Mesti kena ada air dan mesti kena ada apa? Oksigen. Alright, mesti kena ada oksigen and water. Okey, so dan sebab tu teacher kata rusting ni sebenarnya dia adalah hakisan. Okey, metal corrosion. Okey, tapi dia occur to iron. Okey, bila awak nampak kan kalau berkarat dia color macam color reddish brown. Okey, so sebenarnya itu adalah iron oxide. Okey, iron oxide itu yang dah terbentuk dekat permukaan iron. Okey, so apa jadi kalau iron tu dah teroxide? Okey, maksudnya lama-lama karat tu makin apa? Dia boleh? Crack. Yes, dia boleh crack lah. Crack. Okay, those rusting occur continuously and damage the structure of iron. Okay. So, a part of rusting, maksudnya kalau tak rusting tu untuk, kan teacher kata, sebenarnya semua metal berlaku corrosion. Cuma, kalau rusting adalah hanya untuk corrosion of Iron. iron sahaja. Iron. Okay. Alright. So sebenarnya corrosion of metal ni dia sebenarnya adalah redox reaction. Okay. Redox reaction. Tengok buku teks awak kat atas tu. Di mana metal tu is oxidized spontaneously when the metal atom release electron to form metal ions. Maksudnya metal tu dia teroksidize. Bila dia teroksidize, maksud dia mengalami oxidation, dia donate Elektron. electron. Okay, and then dia donate electron dan daripada metal atom dia jadi metal ion. Okay, so faham? Faham tak? Boleh lagi teacher. Boleh lagi. Alright. Okay, so sekarang kita nak tengok. Okay, this is dia punya ni lah dia punya objektif. Okay. Alright, okay, process of rusting. Okay, ini adalah proses-proses berlakunya rusting. Okay, kita akan tengok step by step. Okay, so rusting ni macam teacher kata, dia adalah macam untuk berlakunya rusting, dia ada beberapa step. Mula-mula berlaku oxidation. Okay, lepas tu reduction. Okay, so nanti dia akan membentuk voltaic cell. Voltaic cell kan adalah sel yang dia akan chemical energy bertukar kepada electrical energy. Tapi benda tu dia aplikasikan dalam rusting. So apa yang penting sebenarnya awak ingat step-step dia. So sekarang teacher nak awak tengok page 53. Okay, page 53. Alamak. Kakak please kak. Please kak kejap. Kejap. Teacher nak bagi Aris ni dekat Ustaz Wan kejap, dia bobang. Okay, sayang ibu namanya ibu.
Kenapa? Janganlah duduk situ. Dekat mana? Sempit lah dengan ibu. Cepatlah. Ambil kerusi Ambil kerusi yang satu boleh? Kerusi kakak ni. Kakak ni. Kerusi sebelah ibu Boleh. Macam ni. Sebelah ibu. Okay. Alright. Sekejap, ibu dekatkan kejap. Sekejap Okay. Okay. Come. Mari sayang. Cepat. Okay. Okay. Alright, okay. So kita nak tengok mechanism of rusting, okay, daripada step. Okay, so sekarang ni kita beritahu awak lah. Okay, ini adalah step of rusting yang awak kena ingat. Okay, awak kena ingat dan awak boleh lukis macam tu. Okay, so kejap kita share whiteboard kejap. Alright. Okay, so untuk berlakunya rusting, okay, so untuk berlakunya rusting, kan sikit ibu kelas ni. Nak kuat sikit duduk dengan kakak. Duduk jauh sikit sebab ibu tengah kelas. Nanti kan abang kakak tak dengar ibu mengajar. Okay, untuk berlakunya rusting, harus duduk sini Senang sikit. Ibu nak tulis. Duduk sini Boleh? Susah ibu nak tulis macam mana? Macam ni. Macam ni. Duduk sini Okey, sayang je. Sayang je. Sayang. Sikit je. Okay, so first kali kena ada water droplet. Okay. Okay, so water droplet. Okay, lepas tu awak kena tahu, okay, kadang-kadang dia suruh lukis apa benda ni. Okay, water droplet berada di atas, okay, sekeping iron. Macam ni lah. Okay, alright. So this is water droplet. Okay, dengar tak teacher cakap ni? Dengar teacher. Right. Okay, so ini adalah iron. Okay, so macam mana berlakunya rusting? Okay, so water droplet ni dia berada di center of iron. Okay, ini center. Okay, ini center. Yang ini adalah dia punya pinggiran. Pinggir tu kita panggil edge lah. Edge of water droplet. Salah ni. Ni edge of water droplet kat sini. Okay. Alright. Okay. So berlakunya rusting. Okay. Mula-mula berlakunya rusting. Okay. So awak tengok step number 1. Okay. The surface of the iron in the middle of water droplet. The surface of the iron in the middle of the water droplet where the concentration of oxygen is low. So dekat sini, okay, kita tengok dekat sini oxygen punya concentration is low. Okay, so what happen? Okay, iron, okay, number 1, iron iron atom, dia akan lost electron. Okay, dia akan lost electron menjadi iron 2+ ion. Okay, so kat sini. So this is the half equation. Alright. Okay, so kat sini sebenarnya berlakunya proses oxidation. Okay, proses oxidation. Itu step yang nombor 1. Okay, so apa yang awak kena ingat adalah kat situ proses tu berlaku apa. Okay, berlaku apa kat situ. Okay, lepas tu kat situ negatif ke positif terminal and then anode ke cathode. Itu yang awak kena ingat. Okay, and then apa yang berlaku? Okay, kan dia membebaskan elektron.
kan, dia donate elektron, elektron pun bergerak. Okay, so elektron bergerak ke mana? Elektron akan bergerak, okay, electron flow through the ion, okay, ion to the end of water droplet. Maksudnya end of water droplet dekat sini. Okay, senang cerita dia punya edge of water lah, edge of water droplet. Okay, kiri dan kanan. Okay, kat sini, okay, elektron yang bergerak. Okay, mana datang elektron? Elektron datang daripada proses oxidation tadi. Okay, so bila elektron datang, okay, apa yang berlaku? Okay, dekat edge of water droplet ni, dia punya concentration of oxygen dia tinggi. Okay, so elektron yang datang di kiri dan kanan ni akan disambut baik oleh oksigen dan water. Okay, dia akan terima elektron tu dan dia akan menjadi hydroxide ion. Okay, kalau awak balancekan, okay, ini adalah equation biasa. Kalau perasan kan, kita terbalikkan kalau hydroxide chosen to be discharged, kan ke dia akan menghasilkan oksigen, water and electron. So sebenarnya dia terbalik je ni, kalau perasan. Okay, so ini step nombor 2 ni berada di sini dan juga sini. Okay, kiri dan kanan. So sekarang, okay, berlakunya proses apa di sini? Kalau dekat sini dia donate elektron, dia adalah oxidation. So at edge of water droplet ni sebenarnya adalah proses reduction. Okay, so berlakunya proses reduction di edge of water droplet. Okay, and then, so kita tengok dekat sini, oxidation. So berlakunya tempat di mana berlakunya oxidation, so that is what we call anode. Okay, dan dia terima dekat sini adalah cathode. Okay, dan kalau awak tengok balik tadi dia punya step kan, dia formation of voltaic cell. Voltaic cell kan tak ada bateri. Okay, so di mana anode, di situlah negative terminal. Okay, negative terminal. Dan dekat sini adalah positive terminal. Okay, faham? Setakat ni? Faham. Faham. Faham, teacher. Faham Okay, selepas itu, okay, so berlakunya, nampak tak kat situ dah berlakunya oxidation dan reduction. Okay, lepas tu ini step nombor 1, ini step nombor 2. Okay, step nombor 3, apa yang terjadi? Okay, produk yang di anode dan produk yang di cathode, dia akan combine. Okay, tengok page 54. Okay, ion 2 yang diproduce di anode akan react dengan hydroxide ion, okay, dan dia akan membentuk iron 2 hydroxide, FeOH2. Okay, so ini adalah step yang ke-3. Okay, faham? Okay, teacher. Alright, so iron 2 color apa? Iron 2. Ingat lagi tak iron 2 color apa? Iron 2 ion color apa? Green ya, teacher? Green, very good. Okay, green. Adakah karat warna green? Tak. Karat warna apa? Brown. Brown. So awak rasa karat tu iron 2 ke iron 3? 3. 3. Okay, so sebab tu lepas tu ada step lagi. Step dia awak tengok dekat bawah equation antara iron 2 dengan 2 hydroxide tu, apa akan jadi? Dia kata iron 2 ion is green but rust is brown because iron 2 hydroxide ni dia akan undergoes lagi oxidation. Okay, dia akan undergoes lagi oxidation dan dia akan react dengan oksigen, dia akan form hydrated iron 3 oxide. Okay, hydrated iron 3 oxide. So this is what we call rust. Okay, this is rust.
Okay, inilah rust. Ni. Iron rust, nama lain dia adalah iron trioxide. Okay, hydrated iron trioxide. That's why kita letak ada dot air kat sini. Okay, so dia kata X is an integer that has various value. So tak payah tahulah yang itu. Okay, apa dia kak? Tak nampak. What is that? Okay, ada soalan tak? Ni untuk apa ni? Ni kena isi Google Form kan? Okay, ada soalan tak setakat ni? Awak yang kena ingat equation yang awak kena ingat ada 3 je. Step nombor 1, step nombor 2, step nombor 3. Okay, so dia kata iron trioxide or rust is brittle, permeable and does not stick strongly. Those water and oxygen can permeate into the iron metal underneath. Iron will continuously rust. Okay, so bila rusting ni akan berlaku dengan lebih cepat apabila ada asid ataupun garam, because this substance dissolve in water, the solution become a better electrolyte. So electrolyte increase the electrical conductivity. Alright, sebab tu kalau awak tengok kalau macam benda yang berada di tepi laut kan dia terdedah pada air laut kan. So rusting tu akan berlaku dengan lebih cepat sebenarnya. Okay, iron in steel form is widely used in building materials. Kakak tolong please. For example, it is used in manufacturing of vehicles, building as construction material, bridge and railway tracks. Okay, however, rusting would cause the structure of iron to become weaker. Every year, a huge financial provision is required to overcome the problem of rusting. Maksudnya kita kena kena prevent lah rusting ni sebenarnya, dan kejap lagi kita akan tengok macam mana cara kita nak preventkan rusting tu. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Belum lagi. Tak ada teacher. Alright, okay. So yang ni teacher tengok tunjuk kat awak lah macam teacher cerita tadi. Kenapa teacher tak nak tunjuk terus benda ni? Sebab nanti kau tak faham. Okay, nanti kau tak faham kenapa dia macam ni. That's why teacher kena lukis juga. So that you know which is the first step berlaku di center of water droplet, which is dekat sini berlaku proses oxidation, and then electron akan bergerak to the edge of water. Okay, and then electron akan diterima oleh oxygen and water. So dekat sini concentration of oxygen ni tinggi. Alright, okay, so kat sini dia akan menghasilkan hydroxide dan kat sini pun hydroxide. So sini negatif dan sini juga adalah anode, sini positif dan sini adalah cathode. Okay, and then what will happen? The step yang ketiga. Okay, ini oxidation step pertama, step kedua. Okay, dan step ketiga, okay, jangan tengok yang ni tau. Kita ambil yang tadi, teacher kata iron 2+ akan, terus yang ni. Sebab awak syllabus baru, dia tak tunjuk benda-benda ni. Kalau syllabus lama ada. Okay, yang ketiga equation yang awak kena ingat adalah iron 2 ion akan jadi, akan react dengan hydroxide dan jadi iron 2 hydroxide. Dan dia akan continuously, terus pada yang ni je. Daripada iron 2 hydroxide, terus pergi kepada ni, sini. So dekat dalam ke dalam awak punya buku teks, dia tak fokus pada equation ni lagi. Ni dah tak payah dah, ni syllabus lama. Okey, terus dia pada iron 2 hydroxide, terus dia akan oxidize lagi. Okey, yang ini color green. Okey, dia akan oxidize lagi dan menjadi hydrated iron 3 oxide. Okay, so what we call this as rust. Okay, so faham? InsyaAllah boleh teacher. Okay. Boleh Alright, okay, so seterusnya kita tengok corrosion. Kalau awak tengok dia berada di okay, effect of other metals on rusting ni nanti kejap. Okay, tengok pada page 55. Okay, the corrosion of metal maksudnya berlakunya oxidation. Okay, which is macam teacher kata tadi lah, metal akan oxidize menjadi metal ion. Okay, sebab dia akan lost electron. Okay, macam zinc kalau tengok dekat page 55 tu, when iron
Okay, ni kalau di contact dengan iron, kita tengok corrosion yang ni dulu. Fokus pada slide dulu. Okay, when zinc corrode, it lost electron to form zinc ion. Okay, so rusting of iron sebenarnya adalah corrosion of iron. Okay, so ini adalah cara nak prevent rusting. Prevent rusting ni dekat the next page. Okay, ways to prevent rusting ni nanti dulu. Okay, sekarang kita nak tengok apa jadi kalau kita ada metal, effect of other metal dengan rusting. Okay, awak tengok eksperimen 1E tu. Macam dia buka semua. Okay, so ni kan eksperimen yang agak penting jugalah. Okay, tapi tak boleh nak ni awak nanti teacher try share video. Okay, so kita nak tengok apa efek iron bila dia contact dengan other metals. Adakah kalau dia contact dengan more electropositive metal, maksudnya iron yang metal yang lebih atas pada dia, apa akan jadi? Kalau lagi bawah, apa akan jadi? Alright. Okay, so tengok dekat sini. What is the effect of the rusting of iron bila dia contact with other metals? Okay, so hypothesis kita, the iron will easier rust. Bagi kakak. Easier rust when it is in contact with less electropositive dan metal dan more electropositive metal. Okay, kita ambil hypothesis yang dekat dalam buku awak tu. Kakak please kak. Okay, when a more electropositive metal comes in contact with iron nail, the iron does not rust. Maksudnya kalau iron kita contactkan dengan more electropositive metal, which is metal yang berada dekat atas dia, dia akan protect. Dia akan protect rust tu. Tapi kalau kita contactkan dia dengan less electropositive metal, maksudnya less tu dan bawah pada iron, the iron will rust, right? Okay, so manipulated variable dia adalah type of metal in contact with metal ataupun different metal coil around the iron nail. Okay, and then responding dia adalah rusting, and then fixed dia adalah iron nail lah. Okay, so dekat sini eksperimen ni, ini dia punya benda-benda yang kita gunalah. Okay, agar-agar solution mixed with potassium hexacyanoferrate. Okay, ini awak kena ingat. Ada dua benda yang terlibat. Potassium hexacyanoferrate 3 dengan phenolphthalein. Okay, so awak kena tahu function dia. Ingat lagi tak potassium hexacyanoferrate 3 untuk check apa? Untuk check kehadiran apa? Ni awak dah belajar bab garam ni. Hexacyanoferrate 3 nak tengok apa? Tengok apa? Kehadiran iron. Iron apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang tak? Ada teacher, ada. Oh ada. Ingat tak ada? Ingat dah tidur. Ingat tak hexacyanoferrate 3 untuk detect apa? This is garam yang ni confirmatory test. Garam. Kita nak test ion. So ion apa yang dia nak check? Oi. Nak kena panggil nama ke macam mana ni? Azniza? Ya, saya teacher. Garam apa? Tak ingat lah teacher. Kau pun tak ingat, tahu orang lain macam mana pula? Mimi Nazira. Danish apa? Iron 2 plus ke teacher? Very good. Okay, nasib baik ada wakil. Okay, so iron hexacyanoferrate 3 untuk kita detect kehadiran iron 2 ion. Okay, Fe2+. Okay, phenolphthalein kita nak check ada apa? Ion apa?
yang dia akan jadi colour pink kalau ada ion apa? 3 plus kot. Apa? Apa Irfan? Tahu teacher. Apa? Ingat tak kita buat neutralization? Potassium hydroxide teacher. Yes, hydroxide sahaja. Maksudnya phenolphthalein nak detect hydroxide. Hexacyanopherate 3 nak detect iron 2 plus. Hexacyanopherate 2 nak detect iron apa? Iron 3. Iron 3 plus ion. Alright. Okay, so eksperimen dia. Okay, kita boleh tengok, awak boleh tengok dekat awak punya buku juga. Okay, so kita sekarang ni kita nak detect apa jadi kan kalau metal in contact dengan more electropositive dengan less electropositive. Okay, so yang teacher tunjuk kat awak ni dia lebih kurang sama je dengan buku. Which is kalau dekat buku dia kata label dulu 5 test tube PQRST. Lepas tu kita clean all the material dengan strip dengan sandpaper. Okay, lepas tu kita masukkan agar-agar solution in test tube. Agar-agar solution ni dia macam mula-mula kalau panas dia jadi solution, tapi bila dia keras dia akan jadi macam jelly lah, macam agar-agar. Okay, so what will happen? Okay, lepas tu kita akan coil. Okay, kita akan coilkan. Okay, kita akan coilkan. Okay, lepas kita masuk, kita akan coilkan metal around the iron nail. Okay, iron nails ni kita punya ni lah constant variable. Kita gunakan paku yang sama. Okay, and then what will happen? Kita coil. Macam dalam gambar rajah tu. Kita coilkan dengan apa? Dengan magnesium, zinc and copper. Tin sekali. Okay, lepas tu what we do is kita letakkan dalam agar-agar solution tu, kita kena letak dua benda ni lah. Hexacyanopherate 3 dengan phenolphthalein. Okay, 5 macam tu. Okay, lepas tu kita akan eksperimen ni kita tak boleh buat sehari terus siap. Dia kena tinggal. Okay, dia kena tinggal dalam sehari. Okay, leave aside for 1 day and then you record the observation. Okay, so you akan tengok apa? Okay, you akan tengok intensity of the blue color and pink color in each test tube. Okay, so ingat intensity of the blue. Kenapa? Kalau ada blue color ni bermaksud ada iron 2 plus. Kalau ada pink color maksudnya ada apa? Hydroxide. Ada hydroxide. Alright. Okay, so this is the observation. Okay, so test tube yang pertama dia campurkan dengan, dia coilkan dengan iron dengan magnesium ribbon. Okay, ni test tube A. Okay, so magnesium ribbon ni berada di atas iron ke di bawah iron? Atas teacher. Atas, alright. Okay, ni test tube B. Okay, test tube B dia campur dengan zinc. Okay, dia coil dengan zinc. Okay, test tube yang ketiga. Okay, sama je, dia campur dengan, dia coil dengan tin. Alright. And then test tube yang keempat dengan copper. Okay, copper ni confirm lah lebih bawah. Okay, dan yang ini dengan iron nail sahaja. Okay, dengan iron nail je. Alright, so what will happen? Okay, ini yang kita akan tengok. Intensity. Yang mana the blue color dan pink color yang banyak. Alamak, mesti tak ada result. Oh, ada. Okay, so tengok kat sini. Okay, intensity of the blue color dekat test tube A dengan B, no. Ingat, blue color check apa? Iron 2 plus teacher. Iron 2 plus. Okay, kenapa dekat A dengan B ni tak ada? Kenapa? Sebab dia call dengan yang lagi tinggi daripada dia. yes, More okay. Bila electropositive. dia call dengan more electropositive metal, contohnya magnesium dengan iron. Jadi, iron ni berada di bawah. Okay, apa yang akan berlaku adalah dia akan protect iron daripada oxidize. Bermaksud, iron takkan jadi iron 2 plus. Tak ada, tak akan. Okay, so bila tak ada iron 2 plus, tak adalah color biru. Okay, so nampak kat sini. Faham tak?
Okay. Ni kita cerita pasal more electropositive dulu. Contact with more electropositive. Okay, kenapa pink colour dia high? Kenapa? Sebab awak kena ingat step yang pertama dalam berlakunya rusting, iron jadi iron 2+. Lepas tu elektron akan diterima dan akan menjadi diterima oleh oksigen and water dan akan jadi apa? Step number 2? Reduction. Oi, jadi apa? Produk apa? Step Form. number 2. Iman? Iman 1. Iman 2. Iman ada tak? Syahirul? Mana Syahirul? Iman tak ada. Syahirul? Syahirul 1. Syahirul 2. 3, 4, 5. Syahirul 3. Syahirul? Syahirul tak ada. Syahirul, mana pergi Syahirul? Tidur? Atika? Masa belajar lah, jangan tidur. Ada. Atika ada. Danisha? Ada teacher. Ada. Bagus. Iman mana Iman? Iman tak jawab. Iman tak ada. Syahirul tak ada. Muammar Rabbani? Ada teacher. Ada. Luqman? Luqman? Ada. Arif Imran? Dia kata dia ada teacher tapi dia nge-lag ni teacher. Laptop dia lag. Siapa? Arif Imran. Lepas tu Iman ada kat chat tu teacher. Iman ada. Okey, Iman ada. Zarfan? Ada teacher. Boy, suara tu macam marah je. Moody ke? Tak ada teacher. Kejap apa produk dekat step number 2? Elektron teacher. Apa yang kau merepek ni? Hydroxide. Hydroxide. Itulah. Main-main. Apa berangan orang mengajar. Hydroxide kan ke bila iron jadi iron 2+ dekat center of the water droplet. Lepas tu ingat tak elektron tu diterima oleh siapa? Oleh oksigen and water. So jadi hydroxide. Okay, dia jadi hydroxide. Tapi sekarang ni dekat step yang pertama ni ini tak berlaku. Sebab yang akan donate elektron yang akan oxidize adalah magnesium. So magnesium akan donate elektron dan menjadi magnesium ion. Means elektron still diterima oleh oksigen and water menjadi hydroxide. Faham tak? Cumanya dia punya pemberi tu bukannya ion. Faham ke Idok? Faham teacher. Faham teacher. Okay, so means what? Okay, maksudnya bila dia jadi hydroxide kat sini, step nombor 3 kan ke iron 2+ akan combine dengan hydroxide menjadi iron 2 hydroxide. Okay, tapi sekarang cerita dia ini tiada. Okay, bila ini tiada, ini tidak diambil oleh magnesium. Okay, dia tak diambil oleh magnesium ion. That is why the intensity of the pink colour tinggi. Okay, sebab apa? Sebab tak ada iron 2+ untuk bergabung dengan hydroxide. Faham. Okay, so the inference is no rusting. Okay, tidak berlakunya pengaratan lah. Sebab rusting tu hanya untuk iron je. Kalau magnesium kita tak panggil dia rusting.
Okay, so kenapa ada a lot of bubble trap in the agar solution? Okay, sebabnya hydroxide ion tu nanti dia akan bercombine dengan ada hidrogen. Yang tu tak payah tahu. So that's why dekat situ dia akan menjadi hydrogen gas, something like that lah. That's why ada a lot of bubbles. Okay, so yang ini tak payah ni lah, tak payah. Yang penting ni, no rusting ni. Okay. Sama juga dengan bila dia combine dengan bila metal is contact with with less electropositive metal. Okay. So bila dia contact dengan less electropositive metal, bermaksud dia akan berlakulah pengaratan dengan cepat. Kenapa? Sebab ion bila ion ke atas, contohnya copper kat bawah. Okay. So copper ni lagi rendah pada dia. Jadi copper tak boleh protect dia. So what will happen? Dia akan teroxidize lah. Okay, step number 1 ada. Bila step number 1 ada iron 2 plus ion. So that is why the intensity of the blue color high. Faham? Faham. Alright, okay. So kenapa intensity of the pink color low? Kenapa? Farah Afika. Dengan iron Sabar, teacher nak tanya dulu. Farah Afika. Mana Farah Afika? Farah Afika 1. Farah Afika 2. Chat. Kenapa tak boleh bercakap mah? Rosak kot Mat. Alah, pandai lah kau assume Okay, kenapa Farah Afika? Ramai pula mic rosak Kenapa intensity of the pink color low? Sebab apa? Sebab apa intensity of the pink color low di test tube C dengan D? No hydroxide. Kenapa no hydroxide? Bukan no hydroxide. Kalau no hydroxide maksudnya tak ada langsung color pink. Tapi sekarang dia punya intensity of pink color low, bermaksud ada hydroxide ion, cuma dia tak banyak. Kenapa? Sebab bolehlah terima jawapan awak ni. Sebab apa? Sebab apa Irfan Razik? Irfan Razik 1. Irfan Razik 2. Mic rosak juga ke? Irfan Razik. Dia tanda cikgu. Dan lah orang panggil time tu lah kau pergi toilet. Bila masa pula kau tahu dia pergi toilet? Kau satu rumah dengan dia? Tadi dia bagi tahu dekat grup kelas cikgu. Ya Allah, sempat pula dia bagi tahu dalam grup kelas. Apa soalan teacher tadi? Kenapa dia low teacher? Kenapa dia low? Arisha Maisara. Arisha ada tak? Ada teacher. Kenapa? Intensity of the pink color low dekat test tube C dengan D. Kenapa Arisha? Sebab, teacher dah tolong dah. Sebab dia tak, sebab tak pink ada color. Pink color tu sebab kalau ada pink color maksudnya ada ion apa? Ada ion apa? Pink color tu sebab apa? Sebab ada hydroxide. Okey, ada hydroxide. Okey, so siapa yang detect hydroxide tadi? Iron 2 plus. Oi, apa kau merepek ni? Siapa yang masa mula-mula tadi eksperimen kita letak apa yang detect hydroxide tu? Chemical apa? Phenolphthalein. Phenolphthalein, alright. Okay, so phenolphthalein detect hydroxide. So maksudnya, kenapa hydroxide dia low? Kenapa dekat C dengan D ni hydroxide dia low? Sebab less hydroxide.
Yelah, betul lah. Sama kan yang teacher cakap. Okay, kenapa dia less? Kenapa ada less? The concentration of hydroxide dekat situ kenapa less? Sebab tak diterima sebab ada iron tu Okay. Okay, so ion bila react ada dengan iron tu, hydroxide iron tu akan apa? akan Step number 3 apa? akan react Dia akan react dengan siapa? Apa dia? react dengan hydroxide. Yes, betul lah tu. Bagus. Okay, maksudnya sebabkan ada iron 2+. Bila ada iron 2+, dia akan ambil hydroxide. Bila dia ambil hydroxide, maksudnya kuasa step nombor 3 ni ada. Ni step ni ada. So bila step ni ada, so hydroxide ion akan jadi low lah. Okay, hydroxide ion akan concentration dia akan low. Sebab apa? Sebab iron tu dah ambil hydroxide. Okay, so ini adalah constant variable which is dia tak letak apa-apa metal. Okay, dia hanya callkan. So awak nampak tak? No, high, low. Bermaksud bila kita kontakkan metal yang less electropositive tu dengan metal dengan iron, dia akan mempercepatkan rusting. Compare dengan tak ada apa-apa. Maksudnya tak ada iron tu tak call dengan less electropositive metal. Tapi bila kita contact dengan more electropositive metal, dia akan prevent rusting from occur. Faham? Teacher, yang E tu kenapa terus no teacher lah? Memang dah tak ada hydroxide terus sebab apa? Kejap. Okay. Ini sebenarnya dia bukan no. Okay. Sekejap, teacher fikir sekejap. Kalau yang ini high, tak ni low juga. Ada juga hydroxide. Okay, kalau tak ada maksudnya, kalau dia kata no bermaksud semua iron 2+ akan combine dengan hydroxide ion. So yang ini low juga. Okay, sama je. Okay, ada soalan lagi? Ada lagi tak? Sebelum kita masuk pada kelas awak habis 11.30 kan? 11 suku teacher. 11 suku okay. So teacher nak masuk ways to prevent rusting. Sikit je lagi. Teacher, Ya. kenapa kena guna agar-agar? Bagus soalan tu. Siapa tanya soalan tu? Bagus Syariah. Siapa? Syadiah tanya. Okay, Syadiah. Alright, kenapa kita guna agar-agar? Sebab sekarang ni kan kita nak nampakkan apa kita punya observation? Kita nak nampak the blue spot kan? The blue spot and the pink spot. Okay, kita nak nampakkan colour biru yang terbentuk dengan colour pink yang terbentuk. So kita perlukan medium yang kita boleh nampak. Let's say kalau kita guna air. Bila kita guna air, dia akan bercampur. Kan? Okay, tapi bila kita guna agar-agar, kalau terbentuknya colour pink dengan biru tu, sebenarnya dia boleh nampak dengan jelas. Macam tu. That's why we use agar-agar. Okay? Agar-agar tu colour apa Ego? Warna merah ke? Agar-agar tu colourless. Maksudnya kan macam kita masak agar-agar, tu kan mula-mula dia cair masa dia panas. Bila masa dia panas tu yang kita letakkan sekali dengan dengan iron kat dalam, lepas tu kita tuang agar-agar, lepas tu kita akan dropkan phenolphthalein dengan hexacyanopyrrate. Lepas tu bila kita biar sampai sehari, agar-agar tu akan mengeras kat dalam tu. Sekejap, teacher rasa teacher ada dia punya eksperimen. Kejap teacher tunjuk kat awak video dia. Dan selalunya kita tak buat eksperimen ni. Bukanlah tak buat. Kita buat, cumanya kita tak buat dalam kelas. Maksudnya bila teacher tunjuk dia kat awak tu, tunjuk tu dah siap. Okay, dah siap. Dah siap maksudnya apa nama dia? Dah siap dengan observation dah. Okay, so kejap. Okay, so sementara kita macam nak break kejap ni, bukanlah nak break. Teacher nak, Kak pinjam sekejap ibu punya phone.
teacher nak pasang video ni, eksperimen rusting ni. Kita take 5 lah ni sebenarnya. So teacher memang boleh guna agar-agar je ke boleh guna solution lain? Dia sebenarnya kita nak medium solid tu. Kalau kita guna medium lain, kalau dia macam bersifat macam agar-agar tak apa. Okay, tapi selalunya memang kita guna agar-agar lah. Alright, Assalamualaikum. Sekejap Teacher tunjuk kat awak video eksperimennya, rasanya ada. Verification, displacement. Sekejap teacher cari eksperimen rusting pun teacher jumpa dah. Itu. Sabar jap. Mana teacher tunjuk kat awak rusting ni eksperimen ni? Condition. Alam dah jumpa dah link tu, tapi teacher pergi padam pula tu. Alah, tak jumpa lah. Tak jumpa lah, nantilah teacher cari balik Lepas tu nanti teacher letak kat dalam Walkerlet tu. Nanti teacher bagi link. Listing of apa pasal tu? Tak adalah, tak jumpa dah. Masa je cari. Okey, seterusnya kita nak tengok preventing rusting. Astaghfirullahaladzim. Rizamza, Humaira. Nampak tak screen teacher? Nampak teacher. Alright, so this is the last part of rusting, which is ways to prevent rusting. Okay, so untuk preventkan rusting daripada berlaku ni sebenarnya banyak je cara, yang awak dah tahulah. Contohnya kita cat, lepas tu kita letak coating with iron with a layer of oil. Use other metal to control metal corrosion. So kalau awak tengok dekat page 56 dengan page 57 buku teks awak. So kita ada A, B, C. First kali A, kita gunakan protective surface. Ni lah dia macam kita painting. Lepas tu kita grease, kita letak plastic wrap ataupun kita gunakan other metals. Contohnya galvanization, which is iron of steel is galvanized with a thin layer of zinc. Zinc form a protective layer of zinc oxide that is hard, strong, non-porous and protect the iron. Bermaksud bila dia
dia gunakan zinc, zinc tu akan teroksidize. Jadi zinc akan jadi zinc oxide. So zinc oxide tu adalah protective layer kita panggil. Okay, maksudnya iron tu dilindungi oleh zinc oxide. Okay, lepas tu kita ada tin plating. Okay, plating. And then kita ada chrome plating. Okay, plate lah, maksudnya plate tu adalah salah satu cara untuk kita prevent rusting. Okay, itu berada pada satu yang sama, which is protective surface. Okay, itu yang A. Okay, yang B pula. Okay, yang B inilah dia, kita ada sacrificial protection. Sacrifice tu maksudnya dia berkorban lah. Okay, iron is attached to a more electropositive metal such as magnesium and zinc. Bermaksud macam kita tengok eksperimen tadi, bila metal tu dia contact dengan more electropositive metal, jadi more electropositive metal tu yang akan teroksidize. That is why we call sebagai dia sacrifice metal. Okay, so when iron is attached to a more electropositive metal, the more electropositive metal akan corrode. Okay, more electropositive tu kita panggil dia akan rust, dia akan corrosion. Okay, and rusting can be prevented. Okay, this sacrificial metal must be replaced from time to time. Maksudnya dia kena tukar juga. Maksudnya tak adalah macam letak je dan tak akan berlaku rusting. Maksudnya kena tukar juga sacrificial metal tu. Okay, so awak tengok dekat mana dia letak tu, dekat bawah kapal. Okay, lepas tu dekat dekat planta tu. Okay, so dekat tempat yang terendam dengan air tu. Okay, itu itu adalah cara yang kedua, dan cara yang ketiga ni yang tadilah. Okay, zinc and less okay, yang ini kan dia gunakan less electropositive metal tau. Macam apa tau? Macam iron dengan tin. Okay, yang ini kan, ini dia berada kat mana tau? Dia berada dekat A, use a protective surface. Sebab apa? Sebab iron dengan tin ni dia less electropositive. Tapi bila dia membentuk oxide, dia akan jadi protective layer. Awak tak payah tengok yang ni, awak tengok ni je. Ni iron dengan tin. Okay, macam zinc, so dia akan membentuk protective layer. Sebab tu dia kata macam bila dia membentuk oxide, dia akan jadi protective layer. So dia yang akan protectkan iron. Okay, so itu kalau kita guna less electropositive lah. Okay, dan yang ketiga last sekali kita ada alloying. Okay, in stainless steel, iron is alloy with carbon, chromium and nickel. Okay, so yang ini alloy lah, kita gunakan alloy sebab alloy ni lebih tak berkarat daripada daripada iron. Okay, chromium and nickel create a shiny, protective and corrosion-proof oxide layer. Okay, habis rusting. Okay, next topik kita tak akan masuk carbon compound tau. Kita akan masuk thermochemistry dulu. Okay, lepas tu baru masuk carbon compound. Okay, kita belajar thermo dulu. Kita skip chapter 2. Kita terus masuk pada chapter 3 dulu. Okay, ada soalan?